Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, yang mana SPRM akan panggil Muhyiddin kes sumbangan dana politik berjumlah RM300 juta yang dikatakan berada dalam akaun Parti Bersatu. Dan di sini juga kita lihat bahawa SPRM dijangka memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan siasatan ke atas kewangan parti itu. Dan di sini juga kita lihat bahawa Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional dan juga bekas Perdana Menteri akan dipanggil dalam tempoh terdekat, yang mana dipanggil dan dirakam kenyataan mengenai dakwaan RM300 juta yang diterima parti terbabit sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek kepada pentadbirannya. Dan daripada sumber yang kita boleh sahkan juga mengatakan bahawa dua akaun milik Parti Bersatu dengan jumlah baki RM40 juta sudah dibekukan oleh SPRM. Dan hasil pemeriksaan juga menunjukkan semua sumbangan kepada parti terbabit adalah daripada kontraktor yang menerima projek kerajaan ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga dilaporkan kontraktor terbabit dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun milik Bersatu yang dibekukan pada hujung bulan lalu. Dan Bersatu dilaporkan terima dana politik RM300 juta daripada kontraktor. Bersatu juga sebelum ini dilaporkan menerima sehingga 300 juta daripada kontraktor berkenaan sebagai dana politik susulan. Persetujuan dibuat dengan beberapa pimpinan parti, termasuk mereka yang berkhidmat di bawah pentadbiran Muhyiddin ketika itu. Difahamkan lebih daripada 15 individu, termasuk pimpinan Bersatu dan pihak kontraktor sudah dipanggil SPRM untuk dirakam keterangan. Dan sebelum itu juga ahli majlis pimpinan Bersatu, yaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman, berkata SPRM sudah membekukan beberapa akaun milik parti itu baru-baru ini. Dan di sini juga beliau mendakwa bahawa pembekuan itu berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana kerajaan yang melibatkan RM92.5 bilion yang didakwa diselewengkan oleh kerajaan PN ketika melaksanakan berbagai pakej rancangan susulan COVID-19. Dan apa yang kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan ini, kita tahu SPRM akan memanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk diambil keterangan berkenaan dengan dari mana duit yang berada dalam akaun Bersatu yang kita tahu dikatakan menerima sehingga RM300 juta daripada kontraktor ini. Adakah ianya betul ataupun tidak? Jadi kalau kita lihat kenapa pemimpin-pemimpin Bersatu hari ini begitu lantang, kita lihat mereka fokus untuk menyerang kerajaan yang ada adalah disebabkan oleh apabila akaun parti mereka ini dibekukan, dan kemungkinan jika parti mereka ini didapati menerima dana seperti ini, maka kemungkinan Bersatu itu boleh tutup kedai dan akhirnya pemimpin-pemimpin mereka meroyan. Sebab itu kalau kita lihat hari ini pemimpin-pemimpin mereka begitu lantang sekali menyerang habis-habisan, kerana kalau kali ini mereka dilihat ataupun didapati terlibat dalam menerima duit RM300 juta melalui kontraktor-kontraktor yang dilantik zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka mereka akan terjerat semua dan akhirnya pemimpin-pemimpin ini mungkin juga akan dihumban ke pintu penjara, yang mana seperti mana juga kita tahu, kita lihat Datuk Seri Najib berada di penjara Kajang. So ini yang menakutkan mereka. Sebab itu mereka bermati-matian untuk mempertahankan cerita-cerita karut mereka, yang mana hari ini mereka menyerang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia menyerang daripada segala sisi hanya untuk matlamatnya menyelamatkan parti mereka yang telah pun melakukan rasuah, iaitu menerima dana daripada kontraktor. Saya rasa perkara ini yang mereka takutkan, dan perkara inilah yang menyebabkan mereka bermati-matian, yang mana hari ini kalau kita lihat mereka menyerang kerajaan dengan tidak bermotifkan kepada pembangunan, tetapi mereka menggunakan nama rakyat untuk mereka menutupi apa yang telah mereka lakukan. Jadi saya percaya bahawa apa yang telah mereka lakukan ini adalah terlalu besar jumlahnya, kerana 300 juta dan akhirnya hari ini dalam akaun mereka ada 40 juta. Sedangkan rakyat sewaktu pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga mengangkat bendera putih, tetapi parti ada duit yang begitu banyak. Jadi di sini kita lihat kepimpinan Bersatu berbohong besar.
Kenapa saya kata begitu? Rakyat di bawah sewaktu COVID-19 itu, yang mana rakyat terpaksa membantu rakyat sesama rakyat, pemimpin bersatu, bermewah-mewah, yang mana mereka tidak nampak turun ke bawah, tetapi akhirnya apa yang mereka buat? Apabila PRU ke-15 terbongkar bahwa dalam akaun bersatu ada 300 juta. Kenapa sewaktu COVID itu bersatu tidak menggunakan duit ini? Kenapa waktu rakyat susah sampai angkat bendera, bersatu tak keluarkan duit ini untuk membantu rakyat? Mereka lebih sanggup duit ini digunakan untuk politik, bermaksud untuk kepentingan pribadi alih-alih politik yang dalam bersatu. Ini pun rakyat masih keliru dengan sikap pimpinan yang ada di bersatu ini. Jadi mereka sebenarnya lantang bersuara hari ini karena kalau akaun parti mereka disiasat, maka satu persatu ahli parlimen dia juga akan disiasat karena mereka menggunakan dana yang sama. Ini sebenarnya yang mereka takut, bukan perjuangan mereka untuk rakyat. Jadi ini yang rakyat harus lihat, bahwa ahli-ahli politik ini juga tidak semuanya jujur. Dan kadang-kadang kalau kita lihat hari ini, pemimpin-pemimpin muda mereka sanggup berbohong dalam parlimen apabila menuduh Pakatan Harapan mengeluarkan manifesto pada PRU ke-15, yaitu PTPDN. Padahal PTPDN itu tidak pernah ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi hari ini terbongkar pembohongan. Dan saya lihat lagi hari ini bahwa dia mempertikaikan isu apabila dia kata SKKM menyekat akun-akun milik mereka yang terlibat dalam media sosial. Saya lihat seperti mana yang kita lihat beberapa orang wanita yang cuba memfitnah kepada YB Nurul Izzah, cuba memfitnah kerajaan yang ada, akhirnya menutup akun. Dan inilah sifatnya kepimpinan yang ada di bersatu. Mereka lempar batu, lepas tu sembunyi tangan, lepas tu tutup akun, lepas tu ada yang pergi buat laporan polis lah kerana takut sebelum mereka disiasat. Jadi sebagai pejuang, jika mereka berani, kami ini dah duduk dalam pembangkang begitu lama, dan kami juga sebelum-sebelum ini lantang bersuara di media sosial, sentiasa dikejar oleh SKKM, dikejar oleh KDN dan sebagainya. Tetapi kami melakukan perkara, kami membuat ucapan yang betul, yang kami rasa tidak membohongi kepada rakyat, tidak membuat propaganda murahan, maka apapun yang kami lakukan, kami sanggup ke depan berjuang, kami sanggup untuk menerima keputusan itu. Kalau kita lihat, dia kata dalam parlimen tadi, kita lihat bahwa contohnya YB Datuk Wan Saiful mengatakan seolah-olahnya kepimpinan mereka punya MP juga cuba untuk disekat. Kami juga, pemimpin utama kami, pemimpin penting kami seperti saudara Rafizi Lamli, sebelum PRU ke-15 masuk keluar balai polis, handphone ditahan, SIM card pun semuanya, tetapi tidak menjadi isu. Itulah lumrah dalam politik. Jadi saya rasa pemimpin bersatu, terutamanya muda-muda, perlu ke depan tunjukkan perjuangan kamu yang reality. Hari ini bersatu mungkin dilihat gah kerana masih punya duit. Karena parti bersatu ini terlahirnya pada saya lah, daripada kelompok yang mereka dah senang. Apabila jadi kerajaan, mereka cepat-cepat mengaut keuntungan untuk politik. Jadi tak payah bohong. Jadi apabila pemimpin-pemimpin muda mereka ini bersuara lantang, sebenarnya mereka menutupi kecurian yang mereka telah lakukan. Mereka telah menggunakan banyak duit rakyat, dan akhirnya hari ini mereka cerita tentang rakyat. Tetapi mereka merompak duit rakyat ini tadi, sewaktu rakyat susah mereka tak bagi sedikit pun pada rakyat. So rakyat kena faham apa sebenarnya perjuangan Parti Bersatu ini, yang mana mereka lebih banyak bercakap tetapi berbohong sebenarnya. Itu pada pandangan saya. Dan mereka sebenarnya nak menyelamatkan diri, kerana jika akaun Bersatu ini didapati memang bermasalah, memang menerima dana politik yang daripada kontraktor yang sewaktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, maka yang terlibat adalah ahli-ahli parlimen mereka, dan PAS juga akan terlibat sama dalam isu ini. So saya harap kita rakyat fikir-fikirkan mana baik buruknya, jangan terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang dikeluarkan oleh Bersatu dan PAS. Sekian pencerahan saya, terima kasih.